Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak terutamanya saya ucapkan kepada Puan Zarina binti Mahmud selaku pengetua SMK Taman Melawati. Begitu juga kepada Puan lagi Cik Nur Azlinawati binti Nordin, penolong kanan pentadbiran. Cik Azhar bin Kamarudin, penolong kanan Halal Murid, penolong kanan Kokurikulum. Puan Nur Mba'iyah binti Abdullah, Puan Nur Haili binti Abdul Halim, penolong kanan petang, penolong kanan pendidikan khas. Puan Puspa Dewi Kencana binti Zulkifli, Umma Ainamo, la ilaha illallah. Anda namo kan? Bertuah lah tuan-tuan. Seluruhnya pegawai PPD yang nampak pun ada join tadi katanya. Saya pun tak kena siapa, tapi terima kasih banyak. Dan begitu juga pendidik-pendidik, pentadbir-pentadbir kan. Semualah yang dapat tengok pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih, syukur. Syukur kepada Allah SWT kerana pagi ni kita dapat bersama-sama. Bersama-sama di dalam majlis ilmu secara maya. Jadi makna kata dulu dapat tengok secara fizikal katanya. Ni pun fizikal tak? Bukan kata bola-bola ni dah. Memang saya cakap ni. Kan? Tapi tak apalah. Kan? Dapat kita bersama-sama. InsyaAllah walaupun saya menggunakan logat di negeri yang paling banyak dalam Malaysia iaitu Negeri Sembilan. InsyaAllah walaupun saya cakap ni 9, saya akan gunakan kata-kata yang boleh difahami. Dan yang boleh difahami. Ya? Jangan risau. Jangan poning-poning kepala. Jadi kalau tu kat ruangan chat tu jangan lagi dah nak cakap syukur tengok Ustaz gembira benar lah laki saya ni 9 tak tulis terus. Kalau ada soalan tanya soalan. Itu lagi baik. Ya? Kan manalah tahu. Tak kisah dah. Boleh nak cakap kan. Suka dengan Ustaz dan syukur. Debaran macam-macam kan. Tak ada masalah dah, tulislah kan. Cuma kalau dapat tanya soalan tanya, boleh tanya. Cuma kepada MC kita ni nak ceramah berapa lama ni? 3 jam ke berapa lama? Sampai pukul 4.30. Setengah jam. 4.30. Jadi lepas tu kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya ya. Tanya ya soalan tu. Tak ada masalah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya seronok benar hari ni. Bukan apa dah, tadi saya sebenarnya kuliah subuh saya pukul 6.30 tadi, pukul 6.45 tadi saya dah buat kuliah subuh. Saya setiap pagi tuan-tuan dan puan sekalian ada kuliah subuh. Dan samping dekat ada kuliah subuh ni saya juga ada juga rakaman-rakaman luar, ada juga penggambaran dan sebagainya untuk program yang untuk bakal disiarkan pada raya, lepas raya dan sebagainya. Macam mana kan? Itulah dia. Minta-minta nak jadi penceramah, itulah dia kan. Macam cikgu lah. Pening kepala perangai budak kan. Pening perangai budak ni. Kan? Tapi dah nak jadi cikgu. Hadap lah. Kan? Macam mana? Nak benar jadi pengetua baru tahu. Perangai budak lain, perangai cikgu lain, perangai pentadbir lain. Macam mana? Tapi saya tak cakap cikgu Zarina ada. Ni orang lain ni. Ni contoh. Jadi mana kata apabila kita bercerita, kita berkongsi tentang nuzulul Quran. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah ni, kita bagi simple-simple supaya kita boleh pegang. Kan? Kita boleh pegang. Saya mana ramai bagi benda yang complicated. Saya takkan cakap, sesungguhnya di dalam Ramadan Al-Mubarak ini, memang tuan-tuan tak boleh ceramah kan? Tak boleh faham ceramah saya dan tak boleh fikir kan? Jadi daripada saya bagi yang simple-simple, tapi boleh dapat, boleh corap, boleh kita amalkan. Itu paling penting. Dan kita dengan nuzul Quran ni tiap-tiap tahun. Kan anak pelak juga Zarina kata tadi tiap-tiap tahun dah. Kan tak pernah gagal dekat program majlis nuzul Quran dan ceramah-ceramah kan. Jadi mana kata dia biasa dengar. Jadi walaupun kita dah pernah dengar, simple dia. Dia pernah dengar dah ni. Simple je, iaitu selagi mana kita belum amal apa yang kita dengar. Mana anggaplah itu sebagai satu perkara baru. Itu mustahak tu. Dan kita pun bukan kata, saya bukan nak mengajar mana dah, nak kongsi. Dan peringatan ni bukan untuk tuan-tuannya tapi juga untuk saya.
Di dalam surah Al-Qadr kita lihat bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Kan? 3 ayat ni. Tahu dah kan? Iaitu sungguhnya kami turunkan. Allah Ta'ala turunkan apa? Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kan? Allah turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Maka apakah jalannya kami boleh mengetahui akan kebesaran-kebesaran, kehebatan Al-Quran ini? Maka kemudian Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan dengar-dengar ada orang cakap, malam tadi Lailatul Qadar kan, kat bilik guru kan selalu macam tu. Malam tadi ada orang cakap dengan aku dah. Senyalah orang kalau dapat Al-Qadar dia tak cerita dengan orang. Iya. Tak ada heboh ada. Syukur Alhamdulillah malam tadi Lailatul Qadar. Orang pula tengok kan. Jadi makna kata, selagi mana orang kata, ada berbaki bulan Ramadan ni ibadah ya. 10 malam terakhir, kenapa Nabi kata 10 malam terakhir? Sebab suruh kita prepare setiap malam. Bukan kata malam tertentu aja. Kalau macam tu, tuan-tuan, contohlah kata malam 29. Malam tu lah malam Al-Qadar. Memang tiap malam orang tak ibadah. Tunggu malam 29 buat. Tak macam tu dah. Tak. Jadi mana setiap malam buat benda-benda baik. Baiklah. Bila cerita tentang Quran tadi, kehebatan Al-Quran. Kita tengok bagaimana membaca Al-Quran itu sendiri adalah merupakan satu ibadah. Baca Quran. Tetapi nak dapat pahala tuan-tuan bukan dengan baca. Tuan-tuan tengok pun pahala. Tengok Quran pahala. Tapi tak ada apalah mula tanung tengok Quran tapi tak baca, tahu tak? Sedangkan Nabi kata barang siapa yang membaca Quran pada bulan Ramadan akan diberikan gandaan 10 kali ganda pahalanya daripada setiap satu huruf dibaca. Dan Nabi kata, aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu sebagai satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi itu yang cikgu-cikgu tu kan dia dah bagi-bagi dalam grup WhatsApp. Siapa nak baca juzuk 1, siapa nak baca juzuk 2, siapa nak baca juzuk 3 kan? Kita bagi-bagi, kan? Kita bagi-bagi. Jadi bagi-bagi baca dan masing-masing pun baca lah kan. Baca tu bayangkan kita baca satu muka. Ada berapa pahala. Bayangkan 2 muka dan satu juzuk lebih kurang kita ada 20 muka surat. Macam mana kita baca tu? Boleh dapat pahala. Berapa banyak Allah Ta'ala bagi. Tak nak ke? Rugi kita tuan-tuan. Ada 3 jenis golongan dalam menghadapi Quran. Dalam layanan dia terhadap Quran pada bulan Ramadan ni. Pertama, orang yang membaca Quran. Setiap kali ada masa tu baca Quran. Nampak masa terluang, tu baca Quran. Ingat tak satu ketika, di Bangi, ada seorang lelaki meninggal dalam solat. Di Bangi, dah satu surau di Bangi. Meninggal dalam solat. Dia pencen pengetua, bukan. Pencen cikgu agama, bukan. Ustaz Zazah, tak juga. Pencen pejabat mufti, bukan. Pencen pejabat agama, pun tidak. Pencen pusat zakat, pun tidak. Pencen apa? Pencen postman. Pencen postman. Daripada banyak postman hantar surat tu tuan-tuan, ketika dia pencen kat rumah, rupa-rupanya bila diselidik dan diteliti disiasat apakah amalan dia semasa hayat dia, setiap masa hidup dia tak lekang dek Quran. Itu lebih dia. Dia kalau duduk kat depan TV, anak-anak tengok TV tu sambil-sambil tu dia ambil Quran ngaji dia, baca dia. Slow pun baca dia ada. Walaupun anak-anak ada. Dekat meja makan, bini tengah hidang, sementara tunggu bini hidang makanan sampai baca sikit Quran. Dekat sampai tidur dia baring. Sampai Quran sebelum dia nak tidur. Kita macam mana tuan-tuan? Sama agak kan? Sama. Time makan, sementara tunggu makanan, ambil handphone, bukan Quran. Depan TV, handphone, bukan Quran. Betul tak? Nak tidur, handphone, menyalo-nyalo muka orang perempuan. La ilallah, perangai. Nak tidur, buatlah elok perangai. La ilallah, tidurlah. Menyalo-nyalo torang muka dalam golap tu. Kan? Iya, saya tak cakap cikgu sekolah menengah kebangsaan Taman Melawati dia. Di cikgu tak sekolah mana tak kan. Jadi mana kata, bayangkan macam mana kita main. Orang pertama, orang yang ada masa baca Quran. Ada kategori kedua, dia baca Quran bila? Dia jadualkan. Setiap kali lepas solat dia akan baca Quran. Ataupun dia akan baca pagi sekali, malam sekali. Selepas mungkin petang sekali, lepas asar sekali. Ada orang tak ada masa, apa pun tak ada. Satu bono pun tak baik, maknanya Quran. Langsung tak baca. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam bulan Ramadan ini memang sangat berkat. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran. Special Quran. Quran ni dikatakan sebagai nur, cahaya dalam kehidupan. Itu sebab kalau kita baca Quran, tak pernah orang rasa, bapa baca, makin aku baca Quran, makin kusut. Gitu kan? Tak ada. Orang baca Quran, hati dia tenang. Malahan ada orang tu, hati dia bercahaya.
Tu sebab hari ni saya tak nak buat dalam rumah. Untuk sekolah menengah kebangsaan Taman Melawati, saya buat special hari ni, saya buat kat luar. Open air. Kan? Tapi nampak macam tembok, macam penjara lah kan. Tapi saya buat suasana luar. Saya nak nampak matahari sikit tuan-tuan. Dah berapa lama berkurung dah kan. Jadi dapat tuan-tuan. Tengok muka saya secara live kat luar. Kat luar. Ni bukan bola-bola tau. Memang fizikal ni. Kan? Puan pengetua kena tahu. Ni fizikal juga walaupun secara maya. Tapi fizikal lah. Kan? Yang kategori yang kita tak nak tadi, kategori yang ketiga tu. Langsung tak baca Quran. Apa yang kau menyampaikan Quran? Quran ni cahaya. Begitu Quran dikata sebagai syifa. Kan? Sebagai pengubat. Kan? Cikgu poning kepala apalah budak ni bega benar. Pemalih budak ni. Kan? Aduh, hai, macam-macam aku cakap dogi. Tapi pernah tak kita baca, kita doakan anak-anak murid kita dalam kelas? Nak tak? Ya Allah, kau berikanlah anak muridku tu, si Samsul. Bapak dogi, ya Allah. Ya Allah, dengan ini aku bacakan satu surah yang dikatakan, ya Allah, dapat melembutkan hati anak-anak ini. Supaya anak ini dapat menjadi anak yang baik. Paling tidak, kalau dia tak nak belajar pun janganlah menyakitkan hati Dan, ya Allah. Macam tu kan. Apa surah nak baca? Surah apa nak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Itulah surah. Kan sahwanar kan? Hari-hari baca dalam semayang pun tak tahu. Tu sebab kalau ada anak yang dogi ni, cikgu-cikgu kena tahu. Kalau anak kita lah, anak kita dogi dalam gelap tu, waktu anak tidur tu kan, waktu anak tidur tu, kita boleh pun baca Quran, ayat yang kita boleh. Pertama sekali kita baca bismillah, baca Fatihah. Selawat 3 kali. Kita baca selawat 3 kali tu. Selawat 3 kali. Baca, kemudian kita jangan lupa, kita baca surah baca Fatihah, lepas tu jangan lupa baca ayat kursi. Kan, baca kursi, dan jangan lupa baca surah Al-Insyirah. Ya. Ayat kursi tu, ayat kursi. Tahu kan? Allahu la ilaha wa ilahukum illa wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baca kan? Sampai habis. Lepas itu baca alam nashrah. Jangan baca kuat mana? Seluruh alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Baca kat mana? Baca dekat depan anak kita yang tengah tidur, yang dogi itulah. Kan? Jadi baca kat situ. Masa anak tengah tidur tu kita baca. Sebab apa? Sebab dikatakan waktu anak-anak tidur tu roh tengah merayau-rayau tu. Jadi bila kita tiup, mudah-mudahan yang kita tiup tu melokek roh tu masuk di dalam badan budak tu, elok jadi. Buat selalu. Buat selalu. Tiup dekat mana? Kat ubun-ubun tu. Kat ubun-ubun. Ya. Jadi kita tiup. Kita baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kita tiup kat ubun-ubun tu. Tapi kalau masa budak tu tengah tidur, kaut muka macam tu kan, makna dah sampai ayat tu. Tapi baca je selalu. Tapi kalau masa kita tiup tu, buka batu budak tu, mana budak tu tak tahan bau napih hamak tu, busuk batu, tak gosok gigi macam niup tu, kan? Tak ada lagu. Jadi makna kata kita kan, bila kita baca ni, doakan anak kita. Masalah kita tak yakin. Kebanyakan kita dalam Quran tu sendiri kita tengok berapa ramai orang tak yakin. Orang cabar, orang kutuk, orang kata Nabi menipu, orang kata Nabi ni, orang kata tukang sihir, orang kata orang kutuk Nabi macam-macam. Bila Nabi dapat ayat Quran ni, bila Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat, disebarkan kepada seluruh, sampai kepada kita pada hari ni. Malah orang mempertikaikan. Kalau macam tu, dicabar 3 peringkat kali. Dicabarnya kepada, sebab orang kafir Quraisy, mereka juga ada pakar bahasa, pakar sastra. Kan? Bagaimana disebutkan, dicabar kepada orang kafir Quraisy. Kalau betul lah kamu kata bahawa Quran ini menipu, tak apalah, kamu cubalah buat apa yang lebih baik. Apa yang lebih baik daripada, kata lebih baik daripada satu Quran. Tak dapat. Tak dapat, tuan-tuan. Lepas tu dia suruh pula, tak dapat. Kemudian dicabar pula keluar. Kau cuba cari yang lebih baik. Kau cuba create satu, cipta yang lebih baik daripada 10 muka surat daripada Quran. Pun orang kafir Quraisy tak dapat. 10 muka surat pun tak dapat. Yang kata satu Quran. 10 muka surat pun tak dapat. Lepas tu tak apalah kalau macam tu. Kau cuba buat lebih baik daripada 10 ayat daripada ayat Quran tu. Kau boleh buat ayat lebih baik. Tak boleh. Bagaimana kita tengok satu orang barat, orang Kristian, yang saya terlupa nama dia. Edward Gilmour, apa dah?
Dia cuba bagaimana dia kaji Bible, kemudian dibakar Bible. Kenapa dia bakar Bible? Sebab dia kata terlalu banyak kesalahan-kesalahan dalam Bible. Maka lepas tu ada orang hantar kepada dia senaskah Quran, suruh cari kesalahan-kesalahan dalam Quran. Tuan-tuan, apa berlaku? Pada hari yang ke-13 dia tengah mencari dalam tak jumpa. Hari ke-3 boleh dia mengucap dia masuk Islam. Nak cerita apa? Hebatnya Quran. Tapi bagaimanakah cara kita melayan Quran di dalam hidup kita? Tanya balik. Begitu. Tiap-tiap tahun mengaji Quran. Tiap-tiap tahun baik majlis khatam Quran. Tiap-tiap tahun baik nuzul Quran. Tapi sejauh mana kita meletakkan Al-Quran dalam hati kita? Tuan-tuan dan puan sekalian. Ini persoalan yang perlu kita tanya pada diri kita. Dan ada orang bila time tadarus. Bila time tadarus, bila duduk, saya tak dapat baca sekali, tak dapat join grup tadarus. Kenapa kak? Tak maaf lah, saya baca merangkak aja. Orang lain baca berselo, elok duduk, kau merangkak, kenapa? Rupa-rupa maksud baca gagap. Tergagap-gagap baca sebab tak pandai. Tak apa. Itu dimaafkan. Tapi kalau dah 5 tahun manjang duduk topi gagap tu yang dilayan tiap-tiap tahun, tapi tak nak belajar, apa guna Pergi belajar, cari guru, kan? Mengaji Quran. Rugi kita. Kita dah tahu kelebihan Quran, tapi kita tak nak belajar. Apa yang kita sibuk benar? Cakap. Apa yang kita sibuk benar? Cakap. Apa yang teruk benar? Apa yang teruk benar kesibukan kita berbanding junjungan besar Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita sibuk benar? Cakap. Sibuk benar jadi apa? Cakap. Apa cikgu sampai tak ada masa dah? Cakap. Jangan cakap. Saya pun pernah jadi cikgu, tuan-tuan. Saya pernah jadi cikgu dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mewah. Saya mengajar dulu bahasa Melayu dan pendidikan seni. Kemudian masa tu jawatan cikgu Cikgu ganti. Sebulan cikgu tu pergi kursus sebulan. Gantilah cikgu tu. Tapi dia dapat masa jadi cikgu ganti adalah cikgu. Siapa nak cikgu tu? Lupa dah, tapi cikgu tu 2 minggu dia tak ada. Masa tu dia dalam cuti bersalin tu, dia sambung lagi 2 minggu. Jadi ada kekosongan, minta saya ganti lagi. Lepas tu naik pangkat GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih. Dapat saya mengajar kat Sekolah Cina. Sekolah Rendah Jenis Kebahasaan Cina, Pehua. Mengajar. Saya tahu, faham tentang kerjaya cikgu ni. Sibuk macam mana. Tetapi, jangan jadikan dunia ini menjadi penyebab sebabkan kita tinggalkan Quran. Sehari kita tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu kita tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan kita tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun kita tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, kita lihat bagaimanakah Quran ini sebenarnya merupakan satu mukjizat yang hebat, tuan-tuan. Quran selain pada nur, selain pada syifa yang menyembuhkan penyakit, begitu juga Quran dikatakan sebagai Al-Furqan untuk menentukan yang batil, mana yang baik, mana yang salah, semua dinyatakan dalam Quran. Segala hukum ada dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, kenapa kita masih lagi nak mengasakan diri kita ni, orang kata lagi bosan? Kenapa kita salah? Memang kita tak cakap. Tapi perbuatan kita, dengan kesibukan kita, ngaji tak apalah, ada hal. Apa? Lama nak ke ngaji? Cuba cakap. Apa tahu nak ngaji? Kan? Sampaikan kita tak nak. Sedangkan kelebihan ini diberikan kepada kita. Sedangkan kelebihan diberi. Apa kelebihan pada umat Muhammad SAW? Tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, satu perkara. Apa Nabi minta? Nabi sayangkan kita. Nabi sayangkan kita. Nabi doa, ya Allah, umat aku ni janganlah kau bagi umur panjang-panjang. Nabi minta macam tu ya. Kenapa? Sebab Nabi kenal umat dia. Nabi kenal umat dia. Umat Nabi Muhammad ni kalau panjang umur, dia akan panjang cita-cita. Iya, tuan-tuan. Cuba tengok sekarang. Tengok sekarang ya. Kita ni belum apa-apa lagi. Dah cerita pasal raya dah. Orang dah cerita pasal raya. La ilaha illallah. Heboh pada raya macam mana ni. Raya ni nak balik macam mana. Sekatan jalan ni boleh lopeh ke tidak. Betul ke boleh ke Lumpur, Selangor, Putrajaya boleh dianggap sebagai rentah daerah. Macam-macam kan. Macam-macam kita dah apa kan. Jadi mana kan fikir raya macam mana. Baju apa nak pakai. Semua dah ada dah. Tetapi sedangkan kita kena ingat, Nabi kata, kalau kamu hidup di sebelah pagi, jangan cita-cita hidup petang. Kalau kita hidup petang, jangan cita-cita hidup malam. Kalau kamu hidup malam, jangan cita-cita hidup esok. Kerana sesungguhnya apa? Sesungguhnya, maut tidak mengenal usia dan tahap kesihatan kita. Itu sebab kalau kita tengok orang nampah baju raya, sebelum PKP lagi dah tumpah berpapan-papan kayu. La ilaha illallah.
Kan? Kayu kain tu, berpapan-papan, bergulung-gulung, menampah baju. Raya pertama apa, raya kedua apa, raya ketiga apa. Sekali PKP, padan muka. Nak cakap apa? Masuk pakai try baju. Hui, lawa baju ni kalau pagi raya esok ni mau ramai puji aku ni. Apa tak boleh nak pergi beraya pula. Apa aku tahu? Nak tunjuk itu sebab PKP. Kau mampu? Mampu lah kau meninggal. Macam mana? Cuba fikir. Kan? Maksudnya Nabi ajar kita jangan panjang cita-cita. Kan? Nabi sebut anak-anak Adam ni kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Minta, kalau bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah ketiga. Tak pernah cukup. Tengok duit pencen. Kita sekarang tengok pencen. Itu tengok duit EPF ke, tengok RSP, golden handshake kita tengok. Dia tengok, aku tengok dekat RSP aku, kalau aku pencen besok, kalau aku berhenti besok dah habis, insyaAllah dalam bank ada dalam 500,000, tak lagi. Aku dapat tu, okay, tak payah fikir banyak dah. Betul ke tuan-tuan? Tuan-tuan tengok berapa ramai orang, bila dia dah pencen, keluar dia 500,000, sudahnya apa? Mana nak cari duit lagi? Kenapa? Kenapa orang yang ada pencen boleh jadi pengawal keselamatan ni nak cari duit juga? Meniaga juga lagi, kenapa? Sebab duit tak pernah cukup, tuan-tuan dan perempuan. Tetapi itu sebabnya. Kita ni Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan, bukan dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Itu sebab jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Tuan-tuan, Quran ni juga adalah insurans untuk kita. Kenapa saya kata insurans? Kenapa saya kata insurans? Sebab besok bila kita mati, tak ada siapa mati, aku esok mati, kau jangan apa pula, kau biar aku dekat bilik guru tu. Ada tak? Mana? Aku kalau mati esok letak dalam kereta, jangan kau tanam, nak biar dalam kereta tu. Aku sayang kereta tu. Ada tak? Boleh tak macam tu? Kalau tanam esok kau tolong tanamkan yang kereta-kereta tu sekali. Boleh tak? Tak dapat juga. Tak dapat. Tapi macam mana? Jadi bila kita cakap insurans yang maksud saya tadi, Tuhan ni sahabat dah tulis dah. Quran adalah insurans, kan? Bila kita sebut insurans ni apa? Bila kita mati, kita akan masuk di dalam kubur. 7 ke 10 langkah orang yang terakhir meninggalkan kuburan. Masa tu malaikat pun dah sampai. Macam bang, apa cer? Macam tu lah tahu guru dia malaikat, untunglah kita. Tapi bila sampai dia tanya. Dia tanya soalan-soalan berkaitan. Dan kita tak boleh jawab. Maka malaikat nak diboduk tu. Boduk ni, beduk lah, beduk, pukul. Kita pukul kepala dia, baru nak pukul kepala kita, tiba-tiba berbunyi satu malaikat lagi beritahu, jangan. Kenapa pula? Jangan kau pukul kepala hamba Allah ini. Kenapa? Kerana dia ini Muhammad Safwan bin Khairun Nisa, bukan nama sebenar. Jangan perasan ni, contoh kan. Nak pukul kau, jangan kau pukul kepala dia. Kenapa pula? Kerana sepanjang hayatnya dia rajin membaca Quran dan berzikir kepada Allah. Macam insurans yang pertama. Kau macam tu tak boleh pukul kepala, kita bantai perut dia, zap, nanti dulu. Malaikat bunyi, kenapa pula? Jangan kau pukul perutnya. Kenapa? Kerana sewaktu hayatnya, dia rajin sekali berpuasa sunat. Maknanya dah habis Ramadan ni, sambung dengan puasa sunat Syawal. Puasa dengan puasa-puasa sunat. Nak pukul perut pun jangan. Kenapa pula? Kali ni aku nak pukul kaki dia. Jangan. Kenapa pula? Kerana kaki inilah saksinya. Dia rajin sekali bangun malam beribadah kepada Allah. Qiyamul Lail. Itu sebab bulan Ramadan ni training. Dia bangun malam, tuan-tuan, bangun ibadah. Contoh kita bangun, apa kita nak buat? Nak baca Quran. Baca Quran, itu pun ibadah. Bangun, kita salat, 2 rakaat. Jadilah, pun kira ibadah. Itu baru dapat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni bukannya bangun, koncing, tidur balik. Itu tak kira, tuan-tuan. Jadi bangun. Jadi kita memartabatkan Al-Quran di dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tunjuknya boriknya Quran ni, hebatnya manusia yang dipilih ni Al-Quran. Tengok Nabi dalam bentuk ilham, dalam bentuk cerita, dalam bentuk mimpi. Allah bagikan kepada Nabi kita, kita tengok. Apa dia? Bila nak bagi kat Nabi, Nabi bila dapat Quran, bila dapat wahyu daripada Jibril, ada masa Nabi seronok, ada Nabi dan ada masa Nabi berpaluh-paluh, ada masa Nabi berasa berpaluh sebab apa? Ada yang berdongong dekat telinga Nabi. Sebab cara penyampaian Jibril berbeza-beza kepada Nabi dalam menyampaikan wahyu. Dan betapa sesungguhnya kita lihat bagaimanakah kita lihat dalam surah Al-Hasyr ayat 21 yang mana dia beritahu, Allah Ta'ala beritahu, kalau sekiranya kami turunkan kepada gunung, pastinya kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah
Dan perumpamaan itu kami buat supaya mereka berfikir. Nak tunjuk Quran, kalau bagi ke Quran, bagi ke gunung, tabalah gunung tu, hancur tuan-tuan. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu hebatnya Al-Quran ini sebenarnya. Dan rugilah kita sekiranya kita tidak menerapkan kehebatan Quran itu di dalam diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok orang tua-tua dulu. Kami marah dia. Kan tanyalah Puan Zarina tu masa dia jadi budak lah, masa dia kecil-kecil kena pergi ngaji kan masa tu Puan Zarina ni dia kata Ina tu, bukan nama sebenar lah, agak-agak saya macam tu lah, mak panggil Puan Zarina pengetua-ketua ni, pergi ngaji apa? Oh, kita kata macam tu kan, pergi ngaji. Dulu dalam ngaji kena jalan kaki kan, kita bawa beg, bawa rehal tu, contoh jalan ramai-ramai kan, pergi ngaji kat Ustaz Sazah gitu dulu. Kenapa? Sebab orang tua-tua dulu memanting betapa bila Quran ni ada kat kita, elok perangai. Itu jadi pengetua tu. Kan? Ada orang cakap, kau pergi ngaji, kau tak nak jadi kafir, pergi ngaji. Tak nak jadi kafir. Ada orang tua-tua dulu macam tu. Pergi ngaji, nak jadi apa? Nak jadi setan, pergi ngaji. Pergi ngaji. Tak nak jadi setan, demam tak? Jadi mak dia kata, nak tunjukkan betapa penerapan ni Quran. Ingat tak? Ini saya nak beritahu satu lagi tips kepada cikgu-cikgu, kepada ni, satu pesanan Nabi kepada anak yang mungkin saya boleh bagi benda ni perkara penting. Nabi kata ta'dibu auladukum bisalasati asya. Ta'dibu ni mendidik dengan anak tu. Dengan adab, mendidik dengan adab. Ta'dibu auladukum. Didiklah anak-anak kamu tu, didik dengan adab. Kenapa cerita adab? Sebab adab itu penting. Masalah anak-anak muda kita hari ni, yang generasi hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adab tak ada. Orang tua tak hormat. Itu sebab dikatakan oleh Imam Malik, biarlah kita ni ada ilmu adab sedikit, tapi ilmu kita tak ada pun tak apa. Sebab tak ada guna ada ilmu tinggi, tapi adab tak ada. Itu penting. Anak-anak kita hari ni bukan tak pandai. Kadang pandai. Cerdik tuan, banyak tapi kurang ajar. Apa nilai tuan? Tak ada nilai tuan. Tapi itu sebabnya, ta'dibu auladukum. Nabi kata, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didiklah anak-anak kamu ni dengan 3 perkara. Yang pertama apa dia? Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajak anak-anak kita ni supaya sayang Nabi. Macam mana nak sayang Nabi? Pertama selalu sebut nama Nabi. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Begitu juga dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan sunnah Nabi. Nabi kata, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli-ahli keluarga Nabi. Makna kata nak ajar kita suruh tengok sirah Nabi, macam mana hebatnya akhlak Nabi, macam mana Nabi dengan isteri-isteri Nabi, macam mana nikah kisah bagaimanakah Aisyah dengan Nabi, bagaimanakah keadaannya cucu-cucu Nabi, bagaimanakah keadaan anak Nabi Fatimah Az-Zahra tu, bagaimanakah anak Nabi ini menyumbang kepada masyarakat macam mana. Kita tengok macam mana. Makna kata bihubbi ahlihi. Saya bukan nak cerita pertama kedua tu, nak cerita panjang ni. Kan? Bihubbi Rasulullah, bihubbi ahlihi, banyak nak cerita. Tapi yang ketiga Nabi sebut, biqiraatil Quran, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Sebab Quran ni lengkap tuan-tuan. Itu sebabnya bila Aisyah kata, akhlak Nabi itu adalah khuluqil Quran. Akhlak Al-Quran. Dalam Quran itu dah set up dah akhlak Nabi yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik, role model terbaik. Jadi kalau kita contoh tuan-tuan nampak budak tu, tolong orang tua tu melintas jalan. Bagus buat tu, budak tu baik, jangan risau. Nabi lagi baik kalau bab akhlak jaga orang tua. Kan? Baguslah dia. Kan? Rajin dia belajar, jangan risau. Nabi lebih rajin lagi daripada budak tu. Uswatun hasanah. Tetapi di manakah silapnya anak-anak kita boleh dia gamar ke artis K-pop berbanding Nabi? Di mana silapnya anak-anak ni lagi minat tengok drama Korea daripada nak membaca kisah-kisah Nabi. Kenapa? Salah siapa agak-agak? Agak-agak salah siapa? Saya tepuk dada, tanyalah iman kita masing-masing. Kek rumah berapa ramai ketika PKP kek rumah? Sama-sama anak dengan mak yang melayan drama-drama yang tak apa benda.
Berapa ramai yang melayan masa sesiap, berapa ramai yang mengajak, mari kita duduk sama-sama, kita baca Quran sama-sama. Nabi dah pesan, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Bezakan rumah kita dengan kubur. Apa beza? Kubur sunyi, rumah kita pun sunyi. Sunyi apa? Tak ada. Elok yang meriah rumah tu. Bukan itu. Sunyi daripada lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Paling tidak bila kita salat berjemaah, ada ayat-ayat Quran yang dipetik untuk dibaca di dalam solat kita. Tapi kalau dah lah tak solat, mengaji pun tidak, apa nak jadi dengan kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sebab bersama dengan nuzul Quran ini, saya bukan nak huraikan lebih panjang, tuan-tuan dah tahu dah sebab-sebab turun Quran, macam manakah Quran turun beberapa peringkat tu semua, ustazah semua dah ajar dah beritahu ke sekolah. Tapi saya bawa dalam perspektif yang berbeza, sebab nak tunjukkan ke kita betapa penting dan besarnya peranan Quran dan mendidik anak-anak kita dan mendidik keluarga kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila saya cerita bab tarbiyah dengan Quran ni tuan-tuan, kita tengok anak-anak yang tahfiz. Tuan-tuan, tak nak ke anak kita ni tahfiz Quran? Anak tahfiz Quran, kan? Dikatakan ada boleh bagi 10 lagi syafaat kepada 10 orang lagi ahli keluarga untuk masuk dalam syurga. Tuan-tuan fikir apa ke tuan-tuan? Kenapa kita nak budayakan Quran, tuan-tuan? Kenapa? Sebab inilah insurans nak selamatkan kita. Saya sebut pada awal tadi. Kita nak kerja apa pun, tuan-tuan. Hidup kita ni sementara, tuan-tuan. Tuan-tuan seronok dengan kereta, berapa lama? Tuan-tuan seronok dengan rumah besar, berapa lama? Tuan-tuan seronok dengan jawatan, dengan kedudukan kita, dengan gaji kita, berapa lama? Sampai masanya, benda tu akan berakhir. Itu sebab Quran ni lah yang saya tekankan, yang kita kena pentingkan. Tuan-tuan sekalian, kita berkira nak hantar anak kita belajar mengaji ke orang. Berapa dengan ustaz tu? 100 mahal mana? Hantar ke ustaz ni RM50 sudah. Hantar ke ustaz ni murah, dia ikut kita bayar berapa? Tuan-tuan, kita berkira dengan Allah tanpa kita sedar. Tuan-tuan nak bayar 100, bayar 200, tuan-tuan bayar Astro full package, tuan-tuan. Tuan-tuan bayar kan, untuk internet TV, tuan-tuan bayar berapa sebulan? Tuan-tuan bayar Unify, bayar Streamix, untuk internet berapa sebulan? Tuan-tuan bayar bil telefon berapa banyak sebulan? Tuan-tuan, saya nak beritahu satu perkara, kita berkira bab anak kita mengaji. Kita berkira bab mendidik diri kita untuk belajar Al-Quran, tuan-tuan dan puan sekalian. Sekali anak kita rosak terlibat dengan benda-benda masalah akhlak yang kita takut pada ini, dadahnya, maksiatnya, zinanya, benda-benda tak eloknya, tuan-tuan, masuk pusat pemilihan, tuan-tuan. Tuan-tuan bayar 10,000 sebulan pun belum tentu boleh dapat memperbaiki semula akhlak anak-anak kita yang telah rosak. Itu sebab saya kata, tindakan mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Prevention is better than cure. Kamu ingat dan Tok Tali cakap putih ke? Kan? I'm a graduate lawyer, you know. Jadi mana gurau ya. Mana kata didik anak kita dengan Quran. Terapkan dengan nilai Quran. Pembudayaan Al-Quran kita kena buat. Kena ingat satu lagi. Quran waktu Nabi dah pek dulu, Nabi tu dia bagi kat sahabat-sahabat. Nak bagi faham Quran ni macam mana perspektif kita yang betul kita susun pada Quran ni. Bila Allah turun kat Nabi, Nabi sampai kat sahabat-sahabat, sahabat terus amal. Sahabat tu hafal, ingat dalam kepala dan terus amal. Tapi masalah mula berlaku apabila golongan yang menghafal Quran setelah Nabi tak ada, makin lama makin kurang. Meninggal, mati dan sebagainya ni, tak ada, meninggal dunia lah. Meninggal dunia, seorang-seorang, tak ada. Akhirnya yang menghafal Quran makin lama makin kurang. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar sudah mula dah cuba untuk memushafkan Al-Quran. Sampai ketika zaman Sayyidina Osman, paling pesat sekali Al-Quran ini dibukukan. Itu kita baca Quran Resam Usmani itu pada zaman Sayyidina Osman lagi. Sampailah ke hari ini, tuan-tuan, Quran itu dibukukan supaya Quran tidak hilang. Tetapi sampai kita hanya baca saja, tuan-tuan. Sedangkan kita hari ini bukan hanya boleh baca saja. Kita patut improve to the next level. We have to bring ourselves to next level. We not only read Quran, but also have to be able to understand the content of Quran and also apply in our life. Iaitu, kita tengok Quran. Ingat saya cerita awal tadi. Pandang Quran pahala dah. Pandang pahala. Tapi kalau kita pandang dan kita baca, lagi besar pahala. Tapi pandang, baca, faham, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham dan hafal, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat isikan dengan Quran.
lagi besar pahala tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebabnya tuan-tuan, hari ini kita tengok kan, janganlah kita baca je. Tujuan di mushaf kan supaya Quran tak hilang. Bukan hanya sekadar nak baca. Ada orang tu bila last kau khatam Quran, waktu upacara batal sembahyang kalau menyampah halak dan tengok. Waktu dia menikah makin, itulah last baca Quran. Kan? Lepas tu mana Quran? Dah lagi. Berabuk dah Quran tu. Tak dibaca dah. Hasahalah. Kan? Tu sebab kena ngaji. Baca Quran. Jangan tunggu tim tadarus je. Dah habis kan? Besok Syawal kita baca. Tu sebabnya adab bila kita baca Quran ni saya ajar ya. Bila kita baca sampai khatam Quran kan. Kan bila kita dah habis sampai hujung ayat tu. Qul huwallahu ahad Allah. Tak kita baca surah. Betul lah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Jangan tutup Quran lagi. Kita membaca doa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati. Kan kita baca doa khatam Quran walhamdulillahi rabbil alamin. Tahu buka balik mushaf kamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Tutup muka surat tu sebab apa? Niat kita nak sambung balik baca Quran. Bukannya dah khatam. Yes, dah habis. Berhenti. Merdeka. Aduh, parah betul tuan-tuan. Jangan. Adab berhenti. Oh, sambung. Dengan niat nak baca. Nak baca lagi. Ingat tu. Ni saya bagi tips je lah. Jadi mana kata, itulah amalan tu. Mak saya memang bising tu. Kalau khatam tu simpan, kepantangan mak saya, keluarga saya memang macam tu. Dan kalau dah habis tu, terus baca muka surat pertama balik semula sebab niat nak sambung. Jadi kita buat macam tu. Kemudian anak-anak kita suruh dia ngaji Quran. Okey, besok kan dah balas dah, besok dah khatam Quran ya ke? Alhamdulillah. Jadi esok tu bila anak kita khatam Quran, kita buat pergi makan. Hari ni abah belanja makan. Sebab abah happy tengok anak abah khatam Quran. Jadi siapa yang khatam Quran, kita akan bawa makan-makan. Macam tu. Meraihkan anak kita baca Quran. Nampak tak? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya Quran ini sangat besar. Kelebihan yang memang terlalu banyak. Dia memberi rahmat, menyembuh. Kan memang kata menghindarkan daripada gangguan syaitan. Begitu juga menjanjikan khabar yang baik. Kan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Yang mana Nabi dekat dalam tu, kita tengok kisah-kisah Nabi yang terdahulu pun ada dalam tu. Segala apa yang ada dalam Quran pun ada. Sedangkan cara nak jadi cikgu yang baik pun ada macam tu. Macam mana cara nak baik roti canai pun ada dalam Quran. Macam mana cara nak bersolek, nak bagi pakai tudung lelawar pun ada dalam Quran. Yo ke Ustaz? Dia yang tanya. Yo. Cuba buka muka surat, cuba buka ni. Surah An-Nahl ayat 43. Cuba baca. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Itulah ayat Macam mana cara nak pakai tudung? Tanyalah orang yang pandai pakai tudung lelawar tu. Tanya ni lapar. Macam mana cara kau ni lilit tudung kau tu? Tanyalah. Macam mana cara, apa tanya orang yang kat kedai tom yam, macam mana kau buat tom yam? Tanya orang yang tahu. Dalam Quran dah ajar dah. Jadi, tuan-tuan, sebenarnya Al-Quran ini adalah kitabullah yang sangat lengkap. Tak ada dah, macam-macam dah orang kaji. Dan bahasanya sangat indah dan tidak mungkin ianya itu direka-reka oleh manusia. Melainkan dia adalah mujizat yang sangat luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, perkongsian saya mungkin berbeza. Cara saya, pendekatan saya mungkin berbeza bila kita melihat tentang aspek nuzulul Quran. Sebab saya takkan buat macam ustaz-ustaz lain, minta maaf lah. Pendekatan saya mungkin praktikal dan moden sebab saya nak kita ni pembudayaan Quran dalam hati kita. Dan bekalan saya untuk semua. Hati kita kusut tuan-tuan. PKP ni kita terganggu, kita rasa risau, macam-macam kekangan-kekangan. Jangan lupa amal 4 perkara. Pertama,
perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi. Kerana sekali kita selawat ke atas Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kita. Kedua, jangan lupa cuci hati kita, tuan-tuan. Cuci hati kita kerana hati kita ada dosa. Melainkan ada orang kat sekolah menengah kebangsaan Malawati ni yang confident, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 5 ni belum ada dosa lagi dah. Tolong angkat tangan. Jangan angkat tangan tu pun berdosa dah. Jangan ada. Semua orang ada dosa. Jadi minta ampun Allah, istighfar yang banyak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Buat 1000 kali sehari. Buat 1000 kali sehari. Paling kurang 1000 kali sehari. Macam mana cara? Paling senang kita nak buat macam mana? Lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Cukup tak 1000? Cukup. Bukanlah mau benar pun. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Begitu buat, tak sampai. Not even 5 minutes. Settle already. 200. Kan? Jadi cukup 1000 kali sehari. Sebab apa kelebihan istighfar? Pertama, Allah Ta'ala akan jauhkan kita pada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan pada segala kesempitan. Dan ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Itu Nabi sebut janji Allah dalam satu hadis Nabi sebut. Kemudian, letakkan hati Quran dalam hati kita. Macam mana? Surah Yasin. Surah Yasin hati Quran. Sejauh mana kita baca Yasin? Kebanyakan kita baca hari Khamis malam Jumaat. Buat hari Khamis malam Jumaat ada hal, langsung tak baca minggu tu. Bila nak baca? Baca hari-hari. Bukanlah mau benar pun, tak sampai 15 minit selesai baca Yasin ni. Kok gagap pun lah, mungkin sejam. Tak ada yang lebih dah. Jadi, bacalah Yasin setiap hari. Setiap hari, insya-Allah. Dan tuan-tuan nak tahu kelebihan surah Yasin, nanti tunggu. Lepas PKP, panggil saya datang sekolah. Panjang umur ada rezeki, saya datang sekolah. Menengah Kebangsaan Malawati. Dan begitu juga yang keempat, perbanyakkanlah haukil. Amalkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang juga disebut sebagai haukil, itu merupakan perbendaharaan daripada syurga. Yang mana Allah hanya turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Yang tidak terdapat pada umat-umat sebelumnya. Ingat tak ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Waktu Nabi naik satu langit, satu tangga, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim dikelilingi oleh umatnya di Baitul Makmur, tu Kaabah Baitul Makmur tu, yang mana dia bersandar masa tu, semua dikelilingi umat dia. Apa Nabi Ibrahim cakap? Wahai Muhammad, aku tak pernah tengok umat yang paling masakin sekali, umat paling miskin, kuih koreng umat kau lah wahai Muhammad. Kenapa pula? Nabi kata, sebab apa kamu berkata begitu wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya umat kau paling miskin, kuih koreng. Kenapa? Umur dah lah tak panjang, tapi pemalih beribadah. Betul tak tidak? Tanya diri kita balik. Beribadah sikit-sikitnya. Tarawih kalau boleh nak cari yang 8. Tarawih kalau cari apa? Kalau mengaji pun sikit-sikit sudah. Janji ngaji. Kita punya janji-janji tu. Janji ngaji. Janji aku sembahyang. Janji aku. Kita seolah-olah letakkan Allah ni dalam istilah pepatah Jawa tu, take things for granted lah macam tu. Macam tu lah lebih kurang. Jadi makna kata, kita sungguh-sungguh lah. Jadi makna kata, dengan cara ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita ni beribadah, kita haukil ni, la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi Ibrahim, disebabkan umat kau miskin, maka kau suruhlah umat kau tanam tanaman di syurga tu. Suruh ditanam. Bagaimana caranya? Itulah yang disebut sebagai la haula wala quwwata illa billahil azim. Menanam tanaman syurga. Kan? Atau dalam satu pandangan lagi menyatakan, Nabi Ibrahim menganjurkan supaya baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Mana kata amalkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah mudah-mudahan Al-Quran yang kita nak budayakan ini akan dapat melindungi kita. Itu sebabnya ada setengah masjid tuan-tuan, lapor bunyi budak tu, ayo sahlah. Mute kan sikit mic tu. Kan saya terlupa point kan. Tak adalah, fahamlah duduk kat rumah kan budak-budak agama nak konokan ni. Itu sebab dekat setengah masjid sekarang ni, lepas sembahyang Zuhur, kan ada satu masjid saya singgah, ada sekali saya ceramah dekat, saya pergi ke Teluk Intan, saya singgah satu masjid di Selangor. Saya nampak ada satu grup masjid ni, habis bagi salam, dah doa semua, mereka tak terus balik. Mereka semua keliling dengan imam ni. Semua ambil Quran, dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu imam sebut, dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Makna kata, dia berkumpul untuk baca tafsir. Dan satu waktu dia akan baca satu muka surat. Lepas asar kan, baca satu muka surat.
Dia biasanya buat waktu zuhur dan asar. Sebab malam kadang ada ceramah lah, ada apa semua, kita tak boleh nak buat kan. Buat siang. Dan dia buat ni sampailah khatam Quran. Jadi, apakah salahnya? Apalah salahnya kalau kita juga buat demikian? Dah masa tak tu sebablah kita tak faham Quran. Sebab masing-masing ada Quran tafsir. Kan? Jadi rasa-rasanya cukup cakap tu. Tuan-tuan dan puan-puan faham tak ni? Boleh dapat tak ni? Boleh dapat ya? Tengok Puan Zarina. Tengok. Orang pengetua kita, dia yang tuliskan. Tu pahala tu. Dia tuliskan apa yang saya cakap tadi. Nak suruh semua orang amal. Dia risau anak-anak buah dia. Tengok, dia dah jalankan tugas dia. Nampak? Dia bagi kat semua orang. Dia suruh semua orang buat. Nampak tu? Dia siap kaji tu. Perbuatan la haula wala quwwata illa billah. Kerana merupakan simpanan pahala berharga di syurga. Betul? La haula wala quwwata illa billahil azim ni merupakan khazanah daripada syurga. Nabi Ibrahim turun bagi kat umat Muhammad saja. Allah bagi kat umat Muhammad saja. Tak ada pada umat-umat lain. Tak ada. Tu sebab rugi kalau kita tak buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukuplah setakat tu. Saya nak tengok ada tak soalan-soalan kau tanya. Kalau soalan mana yang susah saya tak boleh jawab tu, nantilah lain kali lah jawab tuan-tuan. Mana boleh jawab saya jawab kan. InsyaAllah kita jadikan membaca Quran sebagai amalan pada murid. Buat je. Buat pada hari Jumaat pagi. Tak ada masalah dah. Suruh wajibkan datang pagi awal. Betul? Buat macam tu je. Iya. Buat je. Kan? Siapa yang buat, walaupun mak bapak marah, dia pertahankan pahala Allah Ta'ala kira lah. Peduli lah orang cakap. Mak bapak ni nak kita didik anak-anak jadi orang. Tapi dia tu tak nak membantu. Bila kita hukum anak murid, kita suruh anak murid stay back, suruh buat apa benda, dia lah marah. Ni mak bapak ingat ni sikit. Kita ni jangan ingat bila hantar anak ke sekolah ni tu proses penswastaan. Bukan tau. Penswastaan ni kita sorah ke kau, pandailah kau buat dan tak tahu apa-apa dah. Itu penswastaan. Tapi apa kita buat ni perbadanan tau. Incorporated. Maknanya kita masukkan anak kita, sambil kita bagi, kita juga kena ambil perhatian. Apa yang anak kita lakukan. Apa yang nak kita belajar. Jadi tu kita nak buat. Bagaimana cara mudah nak hafal Quran? Cara mudah nak hafal Quran adalah kita baca, kita mula. Bila kita mula, insya-Allah, dan doa pada Allah supaya Allah Ta'ala lorongkan pada hati kita mudah menghafal. Dalam pada itu, ada juga aspek-aspek yang lain. Selain nak menghafal Quran paling mudah, tinggalkan benda-benda maksiat benda yang kita ada buat. Benda-benda tak elok yang kita buat sebab itu boleh mengganggu hafalan kita. Begitu juga makanan-makanan. Elakkan makan junk food banyak-banyak. Elakkan makan organ dalam badan binatang banyak-banyak. Hati, podal, limpo. Masalah paru. Itu masalah makanan yang paling sedap yang kita ramah kan. Itu masalah. Tetapi tak apa. Mungkin boleh makan tapi kurang-kurangkan. Ya, jadi makna kata dalam menghafal Quran ni sebenarnya tak ada masalah. Kita yang penting mula. Itu sebab bila orang tanya, Ustaz, antara tarawih 8 rakaat 20 mana yang paling elok? Which is better? 8 ke 20? Jawapannya yang penting kau buat. Masalah kadang-kadang tanya 8 ke 20, 8 20 sampai ke sudahnya. Sampai ke sudah tak buat kan. Dia tanya 8 20, 8 20, 8 20. Itu juga tip Sudah dah habis poso orang pun nak rayu. Masih lagi tak selesai 8 ke 20. Ustaz, ada tak jawapan murid yang rajin baca Quran kat sekolah tapi di rumah malas sebab tiada galakan? Ada jawapannya. Amat abah lah tak boleh pakai. Macam tu jawapannya. Yalah, sebab bila anak-anak boleh mengaji Quran dekat sekolah, kan, cikgu-cikgu dah budayakan dia, kat rumah tak ada follow up, maka dia anggap apa? Maka Quran ni, contoh paling mudah kan, anak saya dulu saya hantar tadika Islam. Saya beritahu contoh anak saya ada tadika belajar kat tadika Islam. Bila dia belajar kat tadika Islam, lepas tu dia balik. Saya pun cakap dengan dia. Saya ingat masa tu anak saya masa tu tadika, saya dah kahwin ya. Siapa yang berharap tadi saya kena cakap lah. Kan ada yang berharap lah tu saya kena beritahu. Jadi anak saya bila anak saya sampai rumah, saya tanya, tadi belajar apa Alung Angah? Anak saya nombor 1, nombor 2 tu rapat. Jadi saya tanya, Alung Angah. Jadi dia dua-dua tadi kat sama lah. Saya kata, Alung Angah tadi belajar apa kat sekolah? Tadi belajar solat. Oh ya? Oh bagus lah. Boleh lah lepas ni solat kat rumah. Tak boleh, kenapa tak? Cikgu cakap sekolah, solat kat sekolah ya. Tak terperanjat kita. Sebab pemahaman budak-budak adalah, bila dia belajar solat dekat sekolah, apa pengajarannya? Sebab kat rumah, mungkin kita tak cakap dengan dia tentang solat, tapi cikgu je cakap. Jadi makna kata kita menganggapan mungkin anak kita kecil lagi. Maka maka saya pun terus cakap, sebenarnya kena ingat, masa bila sekalipun kat sekolah, kat rumah, kat mana pun kita pergi, kita kena solat. Cikgu tak cakap pun. Jadi besok pagi tu bila saya hantar anak saya pergi sekolah, saya cakap dengan Ustazah, nanti beritahu kat anak saya faham, saya tak salah kat Ustazah pun. Apa dia? Nanti Ustazah cakap kat budak-budak ni, yang bukan kat sekolahnya, sebab semalam saya suruh anak saya solat, dia kata apa? Cikgu cakap solat kat sekolah je tu.
Dia dah salah faham. Oh ya ke? Tak adalah saya cakap. Tak apa, nanti Ustazah cakap. Ustazah pun beritahu. Potong tu tuan-tuan, anak saya sampai rumah. Bah, dah boleh semayang dah kat rumah. Dia kata, sabarlah aku macamlah selama ni tak boleh semayang. Nampak tak? Jadi, anak-anak kita ni bergantung pada bagaimanakah tarbiyah dan juga penerapan yang kita nak berikan. Macam tu kan Quran. Jadi, mak ayah tolong ambil borek. Ingat tak saya cakap? Konsep di sekolah ni bukannya konsep penswastaan. Hantar anak, lepaskan. Pandai-pandailah cikgu bagi orang. Kalau budak tu jahat, salah sekolah. Kalau budak tu baik, mak ayah baik. Oh, banyak kau punya cantik. Kan? Oh, tang elok semua kau. Tang jahat semua sekolah. Mana boleh macam tu? Tu sebab sama-sama. Tu sebabnya dalam satu ceramah motivasi saya sampaikan kat sekolah. Kebanyakan tajuk yang paling favourite sekali. Tajuk dia, Cakna Ibu Bapa Anak-anak Berjaya. Maknanya bila mak ayah ambil tahu tentang perkembangan anak-anak, barulah anak-anak boleh berjaya. Tapi kalau main lopeh anak kau kat sekolah, mengharapkan anak kau jadi orang, takkan berjaya. Sebab apabila di rumah tidak adanya respon tindak balas yang positif juga di rumah, di dalam memastikan anak kita ini mengikuti disiplin-disiplin tertentu termasuklah Al-Quran, barulah anak-anak boleh berjaya. Wallahu a'lam. Soalan lain? Ustaz, macam mana nak tegur dengan baik mak dan bumu yang suka membebel, suka bercerita pasal kesalahan orang lain? Macam inilah, mak ayah ni adalah perkara yang paling sensitif. Mak ayah kita ni kita kena ingat, mak ayah kita kadang dia dah terbiasa macam tu. Itu sebabnya saya suka bila saya pergi ada satu sekolah tu saya ceramah. Sini kalau mak baca kan tuan-tuan kat sekolah menengah Kebangsaan Malawati pun ada kan. Saya kalau nampak tu saya akan ambil point tu. Yang tuan-tuan letak kat kantin sekolah, ilmu pelita hidup kan, letak kata-kata sesungguhnya the beauty of success is not the achievement but the journey, kan? Saya baca tu. Jadi ada satu tu perkataan yang menarik minat saya, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Itu pun pernah jadi tajuk ceramah, saya yakin. Jadi kadang-kadang mak kita dia dah terlampau biasa buat sesuatu perkara. Jadi mana kata kita kena cakap elok dengan mak kita. Kita jangan cakap, mak ni berhenti-berhenti lah mak. Mak tu dah tua, nak masuk neraka ke apa. Jangan cakap macam tu. Macam mana pun Nabi ajar kita berhikmah dengan orang tua. Kita cakap, mak, Alung sayang sangat mak. Kalau betul kan, kalau boleh kan, Alung nak sangat mak kan, kita semua masuk syurga sama-sama. Apa kau cakap ni? Mak ni orang cakap elok, mak marah pula. Dengarlah, nak cakap lah ni. Mak janganlah mak marah. Iya, saya cakap, mak, macam mana mak hari tu bukan apa. Ikutkan Alung pun tak tahu mak. Tapi dengar ada Ustaz Samsul debat tu itu. Kenapa? Dia ceramah pasal ribah dan fitnah mak. Ribah dan fitnah. Apa benda tu? Itulah fitnah mak tahu kan. Kita cakap benda-benda yang tak betul pasal orang. Betul jadi fitnah. Betul, salah tu. Tapi mak, kalau kita cakap benda yang betul pasal orang, tapi benda tu boleh mengaitkan orang, itu namanya ribah. Pun dosa mak. Ya ke? Habis tu, kau nak cakap apa ni? Kau nak cakap aku dah ni? Tak. Saya cakap kat diri saya juga. Alung pun tak nak. Kita, tu sebab Alung nak beritahu kat mak, nak kongsi dengan mak je. Bukan apa, mak bayangkan dalam satu kisah tu, Ustaz Samsul Debat cakap, ada satu ketika tu, Aisyah kan, dia datang, di masa tu ada seorang perempuan Badui datang jumpa Nabi, jumpa Rasulullah, cerita masalah. Kemudian perempuan Badui itu balik je, Aisyah tegur dekat Nabi. Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu, dia mengatakan tentang saiz perempuan Badui itu. Kecilnya perempuan itu. Maka Nabi punya jawab, ketahuilah sesungguhnya wahai isteriku, engkau sedang membuat ribah, iaitu bercerita buruk pasal orang. Tu belum cerita kan, kita cakap, kau tengoklah kata cikgu tu, buruk weh, ribah. Ya Allah, kenapa dia pakai tudung macam tu? Mana dia orang pakai tudung macam tu dah? Ribah. Gomok lah dia ni, kau tengok tu. Ya Allah, tak apa dimakan, ribah. Tengok tu, baju lusuh, ribah. Weh, baju dia tak kena langsung dengan seluar. Fashion dia tak tepat langsung, ribah. Handphone ni, ya Allah, kau tengok handphone dah sangkut boli dia, telefon baru, ribah. Mak tak? Terlampau banyak benda yang kita buat. Jadi, pada kata kita share. Betapa benda-benda ni, bayangkanlah, ribah ni tuan-tuan menyebabkan apa? Kita rugi amalan-amalan yang kita buat. Sebab akhirnya semua pahala bagi kita orang. Buat apa? Buat apa? Kan? Apa itu sebab Abu Laits As-Samarkandi bagi tahu, kalau ada orang bawa cerita kat kita, cerita tak elok, dengar-dengar kan, puan Zarina kita, dengar-dengar, contoh, kat bilik guru macam tu, hui, aku ada cerita baru pasal Puan Zarina, ni contoh, bukan nama sebenar, bukan SMK Taman Melawati ni SK Taman Melatawi, macam tu, terbalik, nama lain, kan, jadi bila orang bawa cerita yang tak betul, pasal soal cerita betul ke tak betul ke, okey, apa dia? Ada 6 perkara yang kita kena lakukan bila orang bawa cerita. Pertama, hendaklah kamu jangan terima cerita itu sebab kesaksiannya tak cukup. Mana kau tahu? Aku dengar-dengar. Tak boleh terima. Pertama. Yang kedua, hendaklah kamu mencegah perbuatan itu. Kau berhentilah buat cerita-cerita macam ni. Kenapa pula? Pertama, kalau betul benda tu jadi ribah, berdosa, mengumpat, mengata.
Tetapi kalau tak betul, jadi fitnah, lagi besar dosanya. Tapi natijahnya, dua-dua neraka. Ketiga, apa perlu kita lakukan? Bila orang dah bawa cerita, janganlah kamu bersangka-sangka dengan orang lain. Tak sangkanya Puan Zarina macam tu, astaghfirullahalazim. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Sebahagian daripada berprasangka adalah dosa. Sedangkan benda tu belum tahu lagi betul salahnya. Kenapa kita nak sangka buruk dengan orang? Keempat, hendaklah kamu jangan menyelidik cerita tu betul ke tidak. Betul ke cerita tu? Tak tahulah benda tu betul ke tidak. Tak tahulah. Kau jangan risau. Aku kenal dengan adik dia. Nanti aku tanya adik dia. Aku dapat je maklumat, aku update. Orang ajar betul. Kan? Yang keempat. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab apa benci? Sebab ribah, fitnah. Dua-dua natijah dia neraka. Dan yang keenamnya, apabila kamu membenci perbuatan itu, janganlah pula kamu mengulangi perbuatan itu. 6 perkara bila orang bawa cerita. Jaga diri kita ni. Wallahu alam. Okey. Ada soalan ke? Cukup sangat tu. Ada lagi? Ustaz, bagaimana nak buang perasaan riak dan takbur? Senang ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ujub. Rasa hebat dengan diri kita sendiri. Aku ni hebat lah. Badan aku tegap lah. Itu ujub. Riak. Nak tunjuk kat orang. Kita hebat ke tak hebat. Kan? Nak tunjuk kat orang. Bila ibadah, Allahu Akbar. Itu riak nak tunjuk. Mesti orang tengok aku sembahyang kuat ni. Aku dah lah sembahyang wajib. Aku sembahyang sunat lagi. Tak berhenti dah aku ni. Ini dah 4 solat sunat aku buat ni. Itu riak. Dan takbur, sombong. Aku ni kan nak cerita dengan kau, pergi haji ke tu berapa kali? 5 kali. Pergi umrah, 10 kali. Kau ada? Itu sombong. Jadi semua perbuatan ni tak ada elok tuan-tuan. Semua neraka jawapan. Iya. Baik apa kita nak sombong-sombong tuan-tuan? Apa yang kita ada? Satu. Kenapa manusia jadi sombong? Kenapa manusia ni jadi dengki? Kenapa manusia jadi tamak? 3 perbuatan, penyakit 3 serangkai pada hati kita. Sombong, tamak dan dengki. Sombong, rasa diri besar. Ingat, apa juga hebat yang kita ada, semua Allah punya. Suara sedap, Allah punya. Pandai ngaji, Allah bagi. Kita pandai mengajar, Allah izinkan kita boleh mengajar. Kedua, kita rasa tamak, sibuk ambil hak orang. Sebab tak perhati dengan apa yang orang ada. Kita tamak, ambil, curi. Maka Allah janjikan barang siapa yang tamak sampai mengambil hak orang lain, maka dia akan disempitkan lubang kubur sampai berselisih tulang temulang dia. Allah Akbar. Tak jauh lah tuan-tuan. Dan yang ketiganya penyakit dengki. Jangan kita buanglah perasaan dengki tu. Sebab dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya Toruk kat Malaysia ni dua-dua pakai hasad dengki. Jadi tak payahlah kita nak dengki dengan orang, sebab dengki ini samalah artinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Jadi simple je, nak buang perasaan riak, simple. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah semua ni datang, kepada Allah juga dia boleh kembali. Kita ada suara sadap, tengok penyanyi-penyanyi tu. Engkaulah sekuntum bunga sakura. Penyanyi kan? Lepas tu tiba Allah uji, hilang suara. Dia tak boleh nyanyi. Mana apa? Semua daripada Allah. Itu sebabnya, betul tak kita selalu sebut? As-sabru minal iman. Betul tak? Nah, ini tips dia. As-sabru minal iman. Betul tak? Sabar itu sebagian beriman. Betul tak Puan Zarina? Betul tak semua cikgu-cikgu? Puan Nina Suana, betul kan? Jadi, makna kata, kita sebagian beriman. Betul kan? Kita kata, sabar separuh daripada iman. Tetapi, separuh lagi apa? Siapa nak jawab? Cikgu-cikgu, siapa nak jawab? Sabar sebahagian beriman. Sebahagian lagi apa? Sabar separuh beriman. Separuh lagi apa? Tadi ada yang tanya tadi. Ustaz bagi contoh ujub suhani. Ujub ni kita rasa hebat kat diri kita. Ujub lah tu. Suara aku sedap lah. Dalam banyak-banyak cikgu, akulah yang menanda kertas paling awal sekali. Tapi kita tak cakap dengan orang. Tapi dalam diri kita. Ujub lah tu. Kan? Nanti lain kali Cikgu Zarina boleh panggil saya ceramah. Puan Zarina panggil saya ceramah, tajuk ujub, riak dan takbur. Dah 2 lah tu. Tadi ceramah tajuk lain, ribah fitnah tajuk ni. Kan? Jadi apa saya berhenti kat mana tadi? Saya terlupa dah tadi. Alah, dah terlupa dah dia melayan soalan tadi. Apa tadi? Yang last tadi, apa saya nak cakap tadi? Pasal apa tadi? Apa dia? Okey. Soalan ni. Sabar sebagai beriman. Separuh lagi apa? Cepet. Mula dia meng-google nak cari jawapan. Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi adalah syukur. Bukan senyum dah Siti Aisyah. Kan? Sabar separuh iman. Separuh lagi adalah syukur. Jadi apa maksud dia? Apa yang Allah bagi dekat kita, kita syukur. Tapi apa yang Allah uji kita,
kita sabar. Ha. Kenapa kebersihan itu disebut sebagai beriman? Sebab sabar tu tertakluk juga dalam membersihkan diri kita. Betul tak nak buat cuci bilik air kita kena sabar? Betul tak kita nak bagi bersih kerana Allah kita nak kena sabar? Itu juga termasuk dalam ni. Senyum tuan-tuan. Mana tak kita dalam bangih orang tu, tapi kita boleh senyum. Sebab senyum itu menandakan kesabaran kita. Kita tak marah pun. Itu dapat pahala. Sabar sebab iman. Syukur daripada iman. Betapa menakjubkan. Amat menakjubkan kata Allah. Allah kata amat menakjubkan pada umatku yang beriman kepadaku. Kerana apabila dia uji, dia tetap sabar. Dan apabila diberikan nikmat, dia bersyukur. Hebat. Betul tak? Hebat tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi tahu kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa seronok pula pagi ni. Rasa macam nampak semua dekat depan saya. Kan? Jadi betul. Puan Normalah baru tahu hari ni. Sebab tak pernah terfikir pun. Ya betul. Taklah, mana pun saya pun kongsi-kongsi. Ya. Saya harap saya mencapailah kehendak tuan-tuan dan puan-puan minta saya ceramah hari ni. Kan? Sebab saya memang macam ni. Cara saya ceramah memang santai-santai. Ya. Sebab yang penting, saya nak maklumat tu sampai dekat semua orang. Jadi Quran ni bukan hanya penurunan dia, tapi yang paling penting sekali, bila cerita tentang nuzul Quran, kalau saya ceritakan ayat tu turun bila, dia turun sekaligus daripada Allah tu turun kepada langit tertinggi, kepada langit tertinggi, daripada Jibril pula, turun pula kepada Nabi berperingkat-peringkat, kau tuan-tuan lalap kan? Jadi saya ni nak bagi tahu, sebab itu dalam bentuk yang berbeza, supaya kita mengubah perspektif kita, supaya memandang Quran dalam satu aspek yang lebih dihargai. Letakkanlah Quran dalam hati kita. Letakkanlah Al-Quran di dalam pembudayaan hidup kita. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Sasaran kita adalah berbahagia di akhirat. Kan? Berbahagia di akhirat. Kerana jangan risau, koja bahagia akhirat, dunia pun ikut sama. Tapi koja dunia, belum tentu lagi akhirat akan ikut sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baca surah Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dia akan dapat dunia pun dia akan dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan ada di dalam hatinya sedikit pun perasaan bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasanya cukup setakat itu. Saya ucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Puan Zarina, selaku Puan Pengetua yang sudi mengundang saya. Harapnya bahasa yang saya fahami itu mudah, lantas, mudah-mudahan sampailah ke hati, jiwa dan sanubari. Kan? Mudah-mudahan. Kerana sesungguhnya kita ni manusia biasa kan, tak lagi berbuat salah dan silap. Mudah-mudahan, ada yang tanya tu, Ustaz, bolehkah suami lebihkan silaturahim keluarga dari keluarga mertuanya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, silaturahim ni tak boleh nak ukur. Susah. Yang kita pula, janganlah bersangkut-sangkut. Suami ni lebihin keluarga dia je. Tak macam ni je lah. Orang perempuan, jangan banyak cerita. Korang nak masuk syurga senang. Laki kata pergi lantak lah dia nak buat apa. Tapi kita ikut je. Tetapi, jangan sampai mengabaikan tanggungjawab kita pada mak ayah kita. Kena cakap dengan suami kita juga. Bang, abang kena ingat. Ibu mertua, level dia dah sama macam mak abang. Abang kena jaga mak saya juga. Macam tu. Ya, jadi mana kata pentingnya kita ni silaturahim. Sebab apa? Tajuk silaturahim tu pun panjang tuan-tuan. Tak apa, singkat saya beritahu. Silaturahim ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi apa tau? Silaturahim, silah tu perhubungan. Rahim tu kasih sayang. Jadi silaturahim punya borek tanggungjawab dan silaturahim ni, Allah letakkan sifat rahim Allah pada perhubungan. Akhirat besok, silaturahim dia akan cakap, siapa yang nak memutuskan hubungan? Jangan kita nak menipu. Atas dunia boleh tipu. Akhirat besok, silaturahim tu sendiri akan cakap, siapa yang memutuskan perhubungan? Dan satu lagi dalam satu hadis, Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi jaga hubungan elok, sensitif. Jangan asyik balik kampung kita ya. Kan? Ni PKP dah tentu tak balik lah. Mungkin ada tak balik. Tapi anda kata kita, kalau rumah dia, kami lama golek gelantang, makan terdarah sampai tengah malam. Rumah mak awak tu esok lah pergi. Jangan macam tu. Kena jaga hati isteri juga. Kena jaga hati keluarga isteri juga. Ya. Kena jaga. Kena kalau ramai bini tu, jagalah bini-bini. Kan? Kena satu lagi, macam mana nak bagi, macam mana Ustaz, terus pada tadi, apa pesanan Ustaz untuk murid yang nak berjaya dalam aspek pelajaran? Satu je. Ambil satu nasyid tu, satu nasyid. Saya ingat tu. Cinta kepada Allah, cinta Rasul,
cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. Sayang ke Allah, sayang ke Rasul, sayang ke mak ayah, sayang ke cikgu. Dengar cakap cikgu, jangan lawan cakap cikgu, sebab keberkatan ilmu ada pada guru. Kalau anda kata kita sakit hati cikgu, payahlah ilmu nak masuk. Tu sebab cikgu kok marah cikgu, jangan cikgu menyumpah-nyumpah anak murid tu. Kan? Memang saya tak redha ilmu saya bagi kat awak. Allahu Akbar. Janganlah cikgu. Kan? Jangan. Cikgu, kita marahlah budak macam mana pun, tapi jangan kita menyumpah budak tu. Jangan doa yang tak elok. Tu sebab orang tua dulu, bertuah punya budak bukan main lagi engkau ya. Bertuah sebut Boy, pandainya. Pandai sebut Dan dalam marah tu sebut yang elok-elok. Sebab kita tak tahu 10 tahun lagi tuan-tuan. Kan anak murid kita tu, Assalamualaikum. Cikgu kenal siapa ni? Dah tua tak kenal. Saya lah anak murid cikgu dulu nakal. Cikgu mengasih. Cikgu doa baik-baik untuk saya. Alhamdulillah saya selalu doakan kebaikan cikgu. Dah lah kita ajar benda baik. Kita ajar dia mengira kan, matematik. Dan dia guna aspek kira sampai dia jadi engineer. Sampai dia bekerja. Dia masih lagi dapat buat kira sebabkan cikgu aja berterusan mengalir kepala kebaikan dalam diri cikgu. Daripada kita menyumpah seranah, doakan yang baik-baik untuk anak murid kita. Ya, lepas tu apa lagi ni? Ustaz, lebih kasih terakhir sudah sampai sangat Ustaz, walaupun alam maya begini. Ustaz, apa pesan Ustaz murid-murid nak berjaya aspek pelajaran tu dia? Dengar cakap cikgu tadi, saya kata jangan lawan cakap cikgu, jangan lawan cakap mak ayah. Ajar dia orang. Syukur kita dipertemukan Allah pada atas talian hari ini. InsyaAllah temu lagi masa. Terima kasih Ustaz ini sama-sama. Ustaz nyanyi lagu Siti Aisyah. Tak payahlah hai. Nak menyanyi pula ada kerja lain. Ustaz yang kerja akhirat. Yang kerja akhirat dunia dapat saja tu dari surah mana? Surah Asyura ayat 20. Surah Asyura ayat 20. Rosi Zanuri binti Jamaluddin. Jauhi derhaka beribu apa kalau nak syukur betul. Cinta 5 perkara betul. Ustaz mau jelaskan apa orang hidupnya dengan Quran je. Tapi sangat suka rendahkan orang lain dan maki hamun. Simple je. Simple je. Ustaz, ni soalan Heliani ni bagus. Dia kata, jelaskan kenapa orang hidup dengan Quran tapi suka rendahkan orang lain dengan maki hamun. Simple. Macam, kenapa orang tu dia solat tapi dia maki hamun. Kenapa dia solat nombor ekor pun beli juga. Solat tapi maksiat layan juga. Solat tapi layan cerita blue dekat dalam TV ke video ke apa, tak kisahlah kan. Jadi makna kata jawapan yang paling senang. Saya bagi ringkas, ikutkan kena bagi 1 jam kuliah tu, tapi saya beritahu untuk mencapai kesempurnaan ibadah kena ada 4 perkara. Kesempurnaan ibadah kena ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu kena belajar. Tak boleh main ikut-ikut je. Sembahyang kena belajar, semua kena belajar. Itu sebab dalam bulan Ramadan kita tengok ada orang baik maksiat. Kenapa? Sebab dia tak faham tentang amalan-amalan, tentang ilmu-ilmu yang sepatutnya dipelajari berkenaan Ramadan dan kelebihan Ramadan. Itu sebab orang puasa dia pun puasa. Sebab apa puasa? Sebab orang lain puasa. Jadi dia tak dapat, dia hanya sekadar dapat lapar dan dahaga kata Nabi. Jadi pertama, nak beribadah mesti dengan ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, ada kesan pada tindak tanduk dan perangainya. Dan yang keempatnya, mestilah dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Ambil yang ketiga tadi. Apa dia? Ada kesan pada tindak tanduk dan perangainya. Makna kata, kalau dia mengaji, dia baca Quran, tapi dia maki hamun orang, ada harapan apa amalan dia tidak diterima oleh Allah SWT. Wa'udzubillah. Minta jauhkan. Itu sebabnya, kita ni kena elok-elok perangai. Elok-elok perangai. Ya? Ngaji, ngumpet-ngumpet ya. Ngaji, tapi makan rasuah. Ngaji, mengapa hamun yang kau jual. Tuan-tuan nak balun-balun pengetua kenapa? Tuan-tuan. Ni bukan Cikgu Zarina lah. Ni orang lain ni. Orang lain topik lain. Kita kutuk bos. Macam orang dekat tempat kerja biasa lah. Kau tu aku menyapah dengan bos. Tuan-tuan cakap, tuan-tuan berapa banyak pahala bagi kat orang. Cakap. Tuan-tuan buat apa tuan-tuan? Itu sebab Nabi kata, sebegitu ramai kan. Nabi tanya, tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Orang yang bankrupt tu siapa? Kata sahabat, adakah orang yang tak mempunyai dirham, tidak mempunyai harta, emas, perak? Ke macam tu kah dikatakan orang muflis? Nabi kata bukan. Tapi orang yang datang pada hari akhirat, membawa solat, puasa dan ibadah hanya kepada Allah. Tetapi dia menzalimi orang lain dengan cara dia ambil hak orang, mengutuk orang, mengumpet orang, memfitnah orang, menyebabkan dia jadi muflis, bankrupt hari akhirat. Wallahu alam. Tengok cinta pada cikgu. Ustaz, kira-kira dah beritahu tadi, doa baik-baik untuk murid kita. Surah 20. Golak Yusri, entah pun mana satu golak pun tak tahu. Ustaz Kamalik, masih banyak. Ada tak soalan-soalan saya tak jawab lagi? Saya rasa saya jawab semua dah. Ada tak? Tak nyanyi lagu tak pek dah. Cukup dah tu. Kan?
Orang nak ceramah tu nyanyi pula dia. Jap tengok apa nak. Baru tahu hari ni jap. Itulah. Hari tu saya share tu pasal yang separuh syukur, separuh sabar saya share. Ramai tak tahu pun. Sebab saya memang saya setiap pagi ada kuliah subuh. Siapa pun boleh tengok kuliah subuh saya setiap pagi. Tanpa gagal. Bila tengok 6:30 pagi saya dah start. Jadi lepas sahur jangan membutuh pula. Lepas sahur semayang tu tunggu ada kuliah subuh jap. Jadi rasa saya dah jawab semua lah. Jadi kalau ada nak tanya direct ke? Okey je saya. Saya hari tadi. Ya, Zarina ke? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa tu? Nak tanya satu lah, macam mana nak cara mudah. Siapa ni? Saya Cikgu Azhar. Cikgu Azhar, ya cikgu. Perkanan Ham. Cara mudah nak hafal Quran Ustaz. Kemudian nak hafal Quran, satu ada dia sebenarnya dia ikut orang tau. Sebenarnya Allah bagi rezeki beza-beza. Tetapi cara kita nak hafal Quran, kita boleh baca daripada depan, ada juga yang baca daripada belakang. Faham tak? Macam baca daripada juzuk 30. Jadi mana kata tengok. Tu sebabnya kalau lagi satu bila kita baca, yang paling penting sekali kenapa dia mudah hafal tu tak ada masalah. Hafal tu mudah ya. Tapi nak ingat tu susah. Faham tak maksud saya? Maksudnya kita baca. Contoh baca surah Yasin kan. Pernah saya nak tanya Cikgu Azhar. Cikgu Azhar hafal tak surah Yasin? InsyaAllah. Hafal? Boleh. Tak. Maksud saya, mungkin sebelum ni pernah tak hafal? Pernah tak hafal? Ingat, pernah kan? Pernah. Tetapi betul tak? Kadang-kadang, betul bila lama tak baca, kita bukan kata tak hafal, tapi bila kita kena tunggu orang lain baca baca ramai-ramai, dia mula ayat depan pun kita boleh sambung. Betul tak? Betul. Jadi, makna kata, selain daripada baca, yang paling penting adalah kita kena ulang balik semula. Dan lepas ulang, kita kena buat tasmi' dengan sahabat-sahabat kita atau dengan anak kita. Cuba dengar abah baca ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna naftara bal huwal haqq. Tak ingat. Jadi anak kita baca. Ya okey. Baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata ada tasmi'. Ada seorang baca, seorang dengar. Ataupun kita boleh baca dengan cara kita play YouTube, kita cuba baca serentak dengan dia. Jangan kita baca dia kuat, kita slow. Kita kena baca sekali kuat dengan dia, tengok, asal bunyi lain. Kita dengar balik, patutlah aku baca salah. Makna kata kita kena sentiasa. Jadi kalau yang menjadi itu sebab kadang-kadang ada setengah imam bila dia baca surah panjang-panjang kan. Bila pagi dia boleh sembahyang subuh ke sembahyang zuhur, sembahyang maghrib ke, dia baca lepas tu dia senyap. Sebab ada kalanya dia blank, itu bukan apa. Kadang-kadang surah tu sendiri dia tak baca. Dia jarang amalkan sebenarnya. Tapi dia ingat, dia rasa dia ingat. Tapi dia terlupa. Itu sebabnya pentingnya adalah kita mengamalkan apa yang dah kita hafal tu. Wallahu alam. Kalau tengah solat tu Ustaz, surah tu kita terlupa kan. Jadi surah tu kita baca lain ke atau boleh teruskan sujud rukuk? Macam ni, kalau surah-surah tu kita dah terlupa, tapi kita dah baca surah kan sampai pertengahan. Kalau kita rasa kita boleh dapat balik, kita bacalah balik. Baca bukan ulang balik, baca balik dekat ayat yang kita stuck tu. Kalau kita boleh sambung, kita sambung. Tapi kalau kita tak ingat, tak apa dah. Allahu Akbar. Tak ada masalah. Sebab surah kita dah baca. Cuma kita tak baca habis lah. Tak ada masalah. Macam contoh, lagi satu lagi, tarawih. Tarawih sembahyang sunat. Kalau ada imam terlupa, tak payah makmum. Subhanallah, tak payah dia sembahyang sunat. Kalau dah terlupa tu, tak ingat, Allahu Akbar. Rukuk aja, tak ada masalah. Allahu Alam. Kunci kebahagiaan hidup itu aja. Quran dan sunnah panduan kita, Nabi Muhammad ikutan kita. Nabi kata, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Kalau kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Makna kata, amalkan apa yang ada dalam Quran. Laksanakan apa yang Nabi pesan, menerusi hadis dan sunnah Nabi. InsyaAllah kita takkan sesat, maka berbahagialah kita di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Boleh tak baca Quran? Boleh tak baca sambil tengok Quran? Tak tengok tempat sujud? Boleh. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, kita dibenarkan bila kita semayang, kita baca Quran yang besar. Tapi jangan terpegang pula. Kan ada Quran yang besar letak depan tu, boleh. Tidak ada masalah. Tidak menyebabkan sembahyang kita tu batal ke apa, tak sah ke, tak ada. Ya. Ustaz, sedekah lebih afdal daripada saudara terdekat, tapi sekiranya saudara terdekat itu sikapnya malas dan tak suka berusaha, adakah ia masih lebih afdal bersedekah compare dengan orang lain dalam kategori layak? Maka jawapannya tetap saudara mara diutamakan.
tentang perangai tak elok dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Nabi ajar, bencilah kepada perbuatannya, jangan benci kepada orangnya. Doakan dia, nasihatkan dia suruh berubah. Eden ni bagi duit kat kau, tapi kau cubalah berubah. Kan? Ini sedekah kat kau, hal kau patutnya dah kena belajar. Ingat tak Nabi pesan apa? Tangan yang memberi lebih baik pada tangan yang menerima. Ni sementara dia hidup, bolehlah mampu, dan besok kau nak jadi apa? Dengan kau mampu sekali. Cakap macam tu. Kan? Saya dah jawab dah tadi, pasal boleh tak solat tengok Quran, boleh, tak ada masalah. Jadi maknanya Quran tu biasanya Quran yang besar lah duduk. Jadi kita pandang depan. Yang masalah bila tengah semayang, kita meliarkan pandangan tu tak boleh. Baca macam mana pandang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang tu tak boleh. Ya. Tapi kita baca topik tu, kita memang tertib, kita hormat. Sebab kita sedang menghadap Allah. Tu dia. Hukum-hukum salat tak pernah sujud tu yang saya cakap tu. Saya dah jawab soalan tu. Mana kata yang penting jangan meliarkan pandangan kita. Tapi kalau tak ada Quran, pandanglah tempat sujud. Ya. Peserta boleh mengisi kehadiran. Tu. Isi kehadiran. Kang Yoyo dengan Cik Ahmad tapi tak isi kehadiran. Ustaz, atau cara solat raya dah khutbah kena jadi imam lusa ni. Imam tanpa tauliah. Berdiri atas sofa, pegang batang penyapu tu. Tak adalah. Mana ada. Sebenarnya kita boleh, cara nak semayang, nak solat raya, ingat solat raya. Bezanya solat raya dengan solat Jumaat. Solat Jumaat kita khutbah dulu baru sembahyang Jumaat. Tapi dalam sembahyang raya, kita sembahyang raya dulu baru kita khutbah. Yang paling penting sekali saya kongsi teruslah. Jangan lupa besok lusa. Pagi lusa tu jangan lupa bangun awal. Malam besok habis saja sembahyang maghrib dengan keluarga kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Lepas maghrib banyakkan takbir. Lepas tu walaupun kita duduk, kita baring kat rumah pun boleh. Lepas dah sembahyang Nabi doa tu kita sambil-sambil buat kuih, nak sambung buat kuih ke? Boleh, tak ada masalah sambil tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat. Pastikan dah selesaikan bayar zakat ya semua. Jangan lupa sebelum kita nak menghadap malam esok ni. Kan sebelum kita nak pagi raya, nak sembahyang raya tu pastikan zakat dah settle. Semua boleh bayar online. Malahan ada ketetapan daripada negeri-negeri memberitahu bahawasanya kalau ada orang kampung yang tak ada internet, yang tak tahu nak buat bayaran online dan dia tak dapat nak bayar zakat, dia dibenarkan qada bayar, tidak berdosa pada dia, tapi kalau bayar agak tahun yang sama. Kan? Sebab sekarang tengah PKP, amil mungkin tak sampai ke kampung itu, jadi mana kata dia masih lagi boleh bayar secara online. Kalau tak bayar pun dia boleh bayar lepas raya. Lepas puasa ni dia boleh bayar. Dan kemudian bila dah habis je malam, bangun pagi awal, sebelum subuh dah bangun. Bila bangun subuh, mandi sunat Aidilfitri. Ajar anak-anak kita. Jangan lupa besok pagi bangun mandi sunat Aidilfitri. Anak kita masuk pelai, mandi sunat Aidilfitri. Niat saja aku mandi sunat Aidilfitri tahu. Cakap dengan anak kita, cakap dengan isteri kita, cakap dengan suami kita, keluarga kita. Mandi sunat Aidilfitri. Habis mandi sunat Aidilfitri, disunatkan pakai pakaian yang cantik, yang kemas. Pakai pakaian yang cantik dan kemas. Bila pakai pakaian yang cantik dan kemas itu, mudah-mudahan kita dapat pahala sebab Nabi kata, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Kalau mampu beli baru, bolehlah. Kalau tak mampu, pakai paling baru. Contoh tengok dalam almari tu, satu baju tahun 1977, satu lagi tahun 1983. Pakai 83 tu. Tak adalah, yang paling baru, yang elok, yang nampak elok dan kemas. Kemudian, sebelum solat sunat Aidilfitri, pastikan kita semua jamah makanan dulu sekurang-kurangnya 3 biji buah tamar, ambil pahala sunnah. Sebab apa? Kena bezakan pagi Syawal dengan pagi Ramadan. Sebab itu tanda bila kita makan, maknanya apa? Kita nak bezakan, nak beritahu kepada Allah yang kita ni dah raya. Dan kita patuh perintah Allah. Allah perintahkan kita bahagia raya pada hari itu. Dan jangan sedih-sedih. Sedih lah Ustaz. Apa pula sedih pula? Sedih apa? Tak payah tengok orang. Adakah kita ni raya sebab nak tengok orang? Tak. Kita berhari raya meraihkan kejayaan kita, memerangi hawa nafsu. Dan tentang mengunjung satu kewajipan, tak. Yang jadi wajib adalah mentautkan hubungan silaturahim. Itu yang wajib. Jadi yang dia kata tak boleh ziarah, kena faham. Apa Nabi pesan? Ketika wabak, jangan kamu tinggalkan kawasan wabak. Jangan pergi ke kawasan wabak. Itu pesan Nabi. Duduk rumah untuk dan diam. Stay safe. Stay home. Kita mesti menang. Kita teguh, kita menang. Anda mampu mengubahnya. Sayangi diri anda, sayangi keluarga anda. Mudah-mudahan kita berjaya. Oh my, pesanan khidmat masyarakat. Ya? Jadi mana tak boleh menziarah pun tak apa. Jadi kita bolehlah buat video call boleh. Kita boleh WhatsApp call boleh. Kita buatlah ni, buat Zoom lah. Suruh anak-anak yang ada, mana adik-beradik kita yang ada kat rumah mak kita yang dah dokek tu. Kau install lah kat telefon mak tu Zoom.
Malam esok abalung telefon, kita berburak. Apa salah? Kan? Jangan bagi alasan lah. Tak boleh pergi rumah apa semua. Dan nak beritahu juga, kita tak layak kocik hati dengan orang yang tak bagi kita masuk dalam rumah dia. Sebab itu hak tuan rumah. Ya? Oh, lupa pula tadi. Nak sembahyang raya pula, bagi kafiat. Okey, sebelum kita solat sunat Aidilfitri, Abah nak beritahu. Ini adalah sembahyang sunat. Ini sembahyang sunat. Kita kena ingat ya. Di dalam sembahyang sunat ini, sunat Aidilfitri ni dia 2 rakaat saja. Tetapi bezanya adalah, takut terlupa ni Abah nak ingatkan saja. Wah, bagi penerangan. Iaitu ada 7 kali takbir pada rakaat pertama, tidak termasuk takbiratul ihram. Maknanya bila kita bangun ni Allahu Akbar, yang tu tak kira takbir yang 7 tu. Lepas tu kita baca doa iftitah sikit kalau nak baca, ataupun ambil masa sikit tak baca doa iftitah pun tak apa. Lepas tu Allahu Akbar, baca apa? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kau rajin lagi wala haula wala quwwata illa billahil azim. Terpulang Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 7 kali. Dah habis tu, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Lepas tu bacalah satu surah yang kita tahu. Lepas tu nak baca khutbah boleh. Tak baca khutbah pun boleh. Tetap sah solat sunat Aidilfitri kita. Jangan poning-poning kepala. Tapi kalau nak baca khutbah boleh. Tak ada masalah. Sebab dah pun diberikan. Setiap negeri dah pun diriliskan dalam internet, dalam dalam Facebook, sebagainya. Tentang teks khutbah raya yang dicadangkan. Jadi kita boleh baca ke rumah untuk keluarga kita. Dan melantiklah anak kita seorang untuk jadi Bilal. Kalau tak ada pun tak apalah. Kita selawat sekejap, kita doa, kita bangun sendiri pun tak ada masalah. Kan? Kalau kata Ustaz Somad, buat aja khutbah tu, simple-simple pun tak apa, bagi nasihat pada semua. Jangan tinggal semayang, Abah tak nak anak-anak Abah ni apa, ingat Allah banyak-banyak. Kita jangan tinggal salat. Sungguhnya kalau kita tak jaga hubungan dengan Allah, macam mana Allah nak jaga kita? Boleh, buat teks sendiri pun tak apa. Sebab tak ada siapa nak buat lintah langsung ke rumah kita. Ya? Jadi rasa cukup sangat tu kot, rasa clear kan? Rasa tu lah. Lepas tu cuma tinggal lagi bila dah habis aja, bila dah habis aja kita bagi salam, habis je khutbah raya tu. Pada solat raya, kita baca khutbah raya, habis je, tak ada lagi dah takbir raya untuk Aidilfitri. Tak ada lagi takbir-takbir dah. Itu sebab saya suruh takbir banyak-banyak malam. Dan kemudian lepas saja kita dah selesai, kita baca khutbah tadi, ataupun dah habis solat sunat Aidilfitri, kita tak nak buat khutbah, duduk keliling ramai-ramai, buatlah tahlil untuk keluarga, doakan kesihatan keluarga kita, sebagai tanda ingatan kita kepada mereka yang telah pergi dahulu daripada kita. Dan sesungguhnya saya nak beritahu, ada setengah pandangan mengatakan memang betul mereka dah terpisah daripada dunia kita hari ini, tapi mereka di dalam kubur, mereka di dunia dan lain-lain di alam barzah ternanti-nanti, apakah titipan dan bingkisan yang kita kirimkan kepada mereka. Oh, anak aku tak ada orang ingat Kak Dan tu. Heboh ada dek karaoke tengok melayan lagu raya, tak ada ingat Kak Abah tu. Allahu Akbar, apalah nasib aku ada anak macam ni. Ya. Jadi bukan apa tuan-tuan, bila kita didik anak-anak kita bertahlil, doakan arwah. Jadi mana tahu bila kita dah tak ada esok, anak-anak kita masih lagi, dia pula meneruskan kesinambungan berdoakan kesejahteraan kita. Ada muafidah dah tengok kat mana? Tengok dekat Facebook, fanpage Facebook Syamsul Amri Ismail Official. Itu setiap pagi, 6.30 pagi. Kan tajuk semua simple-simple ya tuan-tuan. Boleh tengok. Ya. Puan Zarina Mahmud, betul, memang kita sedih Ramadan nak meninggalkan kita, sebab ramai menyatakan inilah Ramadan yang paling luar biasa dan merupakan Ramadan yang terbaik juga pada setengah orang. Sebab inilah pertama kali saya dapat banyak komen, orang hantar mesej dekat saya, dia kata ini Ramadan paling seronok sekali sebab pertama kali dalam rumah tangganya bersolat berjemaah tanpa gagal untuk semua solat fardu dan solat sunat tarawih. Alhamdulillah. Jadi saya serahkan kembali, kalau ada soalan lain, kalau ada lah.